Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 5 Ogos. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Tiada kes baru positif COVID-19 dicatatkan di Sarawak semalam jadikan jumlah kumulatif kes positif di negeri ini kekal 678 kes. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas menambah terdapat 8 kes telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Tambah Dato' Amar Douglas, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge sebanyak 607 kes. Pada sidang media COVID-19, JPBN di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau memaklumkan sebanyak 52 orang masih menerima rawatan di dalam wad isolasi hospital. Sementara itu, sebanyak 4 pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan dengan 3 kes PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Sehubungan itu, beliau mahu rakyat di negeri ini terus mengamalkan kebiasaan baru untuk benar-benar memastikan rantaian COVID-19 di negeri ini dapat diputuskan. Apabila kita tidak mengikut, di situlah keadaan berlaku. Kita nampak di seluruh dunia beberapa negara pada peringkat awal mereka nampak berjaya, tapi selepas itu timbul lagi second wave, third wave yang lebih dahsyat. Peningkatan kes mendadak di Sarawak dalam minggu lepas membuktikan negara belum bebas darinya, sekaligus memaksa semua pihak jangan cuai sehingga mencetuskan kluster baru. Dalam pada itu, Polis Sarawak terus menasihati masyarakat agar memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam yang sesak. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Dennis Leong, menegaskan pihaknya akan mengenakan tindakan lebih drastik termasuk kompaun bagi mereka yang ingkar sejurus menerima garis panduan daripada Bukit Aman. On the guidelines, we still have yet to resume Bukit Aman. So at this moment in time, we are advising once the guideline is out, then we will take more drastic action. Buat masa ini, jelasnya pihak polis hanya memberi nasihat kepada orang ramai tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam yang sesak dan mengamalkan penjarakan sosial. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak merampas dadah bernilai 2.8 juta ringgit menerusi 2 serbuan ke atas 2 unit kondominium di Miri pada malam Isnin lepas. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar berkata ia merupakan rampasan dadah yang terbesar di Sarawak untuk tahun ini. Mendedahkan perkara itu menerusi kenyataan media, katanya keseluruhan rampasan dianggarkan boleh digunakan oleh 195,688 orang penagih dadah. Jelas beliau, serbuan pertama adalah pada kira-kira pukul 8 malam di sebuah makmal pemprosesan dadah diserbu pasukan yang diketuai ASP Jong Latko dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. 2 suspek ditahan, lelaki tempatan berumur 43 tahun dan wanita warga negara Cina berumur 28 tahun bersama dadah bernilai kira-kira lebih 1.3 juta ringgit. Pemeriksaan mendapati suspek menggunakan kondominium itu untuk membuat campuran dadah. Dalam serbuan berasingan pada kira-kira pukul 8.15 malam susulan serbuan pertama, pasukan polis yang sama memeriksa unit lain di kondominium sama dan menjumpai dadah bernilai RM750,150. Turut disita ialah wang tunai, sebuah kereta dan seutas rantai emas. Anggaran jumlah nilai sitaan mencecah lebih RM43,000. Masalah tekanan air rendah di Kampung Awat-Awat Lawas diharap dapat diselesaikan tahun ini menerusi projek naik taraf sistem bekalan air di kampung tersebut. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata projek yang sedang dijalankan ketika ini akan dapat menyelesaikan masalah tersebut yang menjadi keluhan penduduk sejak sekian lama. Langkah jangka panjang sebenarnya sudah dilaksana. Kita akan melaksanakan satu pipe yang sealiran dengan pipe yang ada sekarang ini daripada Simpang Terusan terus ke Sundar, dan pipe-pipe yang menuju ke Kampung Awat-Awat ini akan diganti dengan pipe yang baru.
dan kita akan membina sebuah high level water tank dan itu untuk main pipe. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menyatakan demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke kampung tersebut. Tambahnya, sambungan paip air bersih ke rumah-rumah di awat-awat juga akan dilaksanakan tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu benteng pemecah ombak sepanjang 80 meter akan dibina di kampung tersebut. Benteng pemecah ombak itu berfungsi untuk melindungi penduduk yang tinggal berdekatan pesisir pantai yang terdedah kepada bahaya ombak besar ketika musim tengkujuh. Pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat-peringkat. Golongan wanita di Sarawak tidak ketinggalan memainkan peranan dalam menyumbang kepada usaha memacu sektor teknologi digital di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini jelas menerusi komitmen golongan itu yang sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan arus teknologi. Wanita kita di Sarawak ini juga mahu belajar dan juga mengambil peluang dalam digital ekonomi ini dan belajar tentang teknologinya. So semangat bahawa mereka tidak mahu ketinggalan, semangat inovatif, semangat proaktif semua dapat kita lihat dalam kalangan wanita kita di digital era ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Induk Hari Wanita 2020 di Wisma Wanita Kuching. Datuk Seri Fatimah memberitahu sambutan Hari Wanita yang merupakan sebuah program tahunan itu akan diadakan pada 29 Ogos depan di Pusat Convention Borneo Kuching dan disambut dalam suasana norma baru dengan kehadiran 250 orang sahaja. Jelasnya sambutan tahun ini bertemakan Sarawak Women in Digital Era bagi mengiktiraf peranan dan sumbangan wanita Sarawak dalam bidang digital sekaligus sebagai persediaan wanita Sarawak menuju revolusi perindustrian 4.0. Turut diadakan pada sambutan tersebut adalah penyampaian 6 jenis anugerah, antaranya Anugerah Datuk Patinggi Lala Taib, Anugerah Ketua Menteri Pencapaian Khas Digital dan Anugerah Pertubuhan Wanita Cemerlang. Pelantikan timbalan pengerusi yang baru bagi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC Wong Ching Yong diharap mampu membawa lebih banyak idea baru dalam memantapkan struktur pentadbiran SRDC. Pengerusi SRDC Sempurai Petrus Ngelai berkata, idea itu terutamanya dalam menghadapi situasi COVID-19 dan menangani wabak rabies. Sempurai yakin gandingan beliau dan timbalan baharunya itu akan lebih mantap khasnya dalam menyelesaikan isu yang disampaikan oleh kaunselor di bawah SRDC. There's a lot of room to be improvement, especially on the, on the infrastructure and also maintenance. And of course, another issue that we are going to look into, seriously is, the municipal services. Sempurai berkata demikian dalam sidang media selepas kunjungan hormat Wong Ching Yong ke pejabatnya di tingkat 18 Wisma Sanyan Sibu semalam. Wong bakal menggalas 3 portfolio iaitu pengerusi Jawatankuasa Tetap Perniagaan dan Pelesenan, naib pengerusi di Jawatankuasa Tetap Perancangan Pembangunan, Keuangan dan Pengurusan Sumber. Beliau juga akan dilantik sebagai pengerusi di Sub Jawatankuasa Pengurusan Aset dan Pelaburan. Majlis akad sumpah timbalan pengerusi baru itu akan dilakukan pada 10 Ogos ini yang dijangka dihadiri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian. Wong dalam ucapan ringkasnya memberitahu misi beliau adalah bagi memastikan SRDC bebas dari gejala rasuah. We will be very strict with this problem and we hope all councillors, all the staff will observe the guidelines on financial procedures as well as on tender. Pengorbanan para guru dalam melaksanakan tugas untuk mendidik meliputi banyak perkara termasuk mengorbankan sisi kehidupan mewah di bandar demi mengajar di kawasan pedalaman. Mengambil semangat ibadah korban yang diraikan umat Islam baru-baru ini, Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau Samri Suhaili berkata, istilah korban perlu sinonim dalam jiwa setiap warga pendidik. Amat dituntut satu pengorbanan yang besar dalam kalangan pendidik kita di kawasan Tatau dan Sebau agar
mereka dapat memberi satu perkhidmatan yang cemerlang kepada anak didik mereka selaras dengan kita punya battle cry TS Gemilang memperkasakan pendidikan, melestarikan kemenjadian murid. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa Majlis Ibadah Korban PPD Tatau Sebauh yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau baru-baru ini. Program yang dijalankan setiap tahun di PPD Tatau kali ini diubah lokasinya ke SK Kuala Tatau untuk menyantuni warga SK Kuala Tatau dan penduduk setempat. 2 ekor lembu dikorbankan dengan 14 penyertaan yang terdiri daripada warga PPD Tatau Sebauh dan komuniti setempat termasuk Menteri Jawatan Ketua Menteri Datuk Talib Zulkifli yang turut hadir ke majlis tersebut. Manakala untuk jemputan seramai 40 orang, manakala kita mengikut SOP iaitu seekor lembu 20 orang dan kita menjemput seramai 40 orang, dan manakala pembahagian untuk asnaf seramai 40 orang asnaf di Kuala Tatau yang mana kita sedekahkan daging korban ini untuk mereka lah. Menurut beliau, program tersebut mendapat kerjasama daripada warga PPD Tatau Sebauh, SK Kuala Tatau dan PIBG Sekolah Terbabit. Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS menyeru penderma darah jenis O tampil untuk menderma darah bagi membantu menaikkan semula paras bekalan darah jenis O ke paras yang stabil. Pegawai Perhubungan Awam Tabung Darah HUS menerusi satu kenyataan memaklumkan ini berikutan berlaku penurunan bekalan darah jenis O positif yang amat ketara ketika ini. Jelasnya penurunan tersebut berpunca daripada permintaan darah jenis O yang meningkat dalam operasi harian di HUS. Justru itu orang awam atau penderma darah jenis O yang telah cukup tempoh 3 bulan dipohon untuk tampil menderma di HUS atau di lokasi kempen derma darah berlangsung. Selain penderma darah jenis O, penderma darah jenis lain juga diminta untuk menderma bagi memastikan bekalan mencukupi dan sentiasa stabil. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak. Saya Bumawin. Sentiasa jaga jarak fizikal. Gunakan pelitup separuh muka yang menepati ciri-ciri disarankan oleh WHO. Sekian, jumpa lagi.